Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat meneruskan pengajian tadabbur ringkas surah Ar-Rahman, yang mana kita akan mengulangi kembali penerangan ayat nombor 46 muka surat nombor 33, yang mana ayat yang ke-46 ini merupakan ayat permulaan kepada penyebutan kurniaan nikmat Allah berkenaan dengan ganjaran syurga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Terjemahan ayat: dan sesiapa yang takut, sesiapa merujuk kepada manusia juga merujuk kepada jin, kerana konteks ayat ini seperti mana yang telah kita lalui sebelum ini, Allah ada menyebutkan tentang penciptaan manusia dan juga penciptaan jin. Ketika mana mereka mempunyai perasaan takut saat maqam rabbih, menghadap Tuhannya. Maqam rabbih, salah satu maksud kita telah ulas pada minggu yang lalu adalah merujuk kepada qiyamah, qiyam. Maqam boleh dikaitkan dengan makna qiyam, iaitu berdiri, berhadapan, menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka apakah ganjarannya? Jannatan, disediakan baginya 2 syurga. Jadi kita bincangkan pada pagi ini, apakah makna 2 syurga. Okey, kalau tengok pada nota muka surat nombor 34, ada beberapa pandangan ulama tafsir berkenaan dengan 2 syurga. Maka kita ambil 3 daripada pendapat tersebut. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan 2 syurga itu, syurga yang pertama adalah merujuk kepada syurga yang kita akan diberikan oleh Allah mengikut kepada amal yang kita lakukan. Maknanya syurga yang bergantung kepada amal. Ada syurga yang kedua yang Allah kurniakan, adalah syurga yang diwarisi. Okey, diwarisi daripada siapa? Okey, perkataan waris semua orang biasa dengar, dan kalau nak kukuhkan lagi, walaupun dalam nota tidak dinyatakan, tuan-tuan boleh buat catatan. Perkataan mewarisi ni, perkataan mewarisi syurga, sebenarnya ada Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Okey, tuan-tuan catat dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, rujuk pada ayat nombor 10 dan ayat nombor 11. Jadi kalau ada yang bertanya macam mana syurga itu diwarisi, ada ayat Quran kata seperti ayat 10 dan ayat nombor 11 surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika humul warisun. Dalam surah Al-Mu'minun, selepas Allah sebut sifat orang beriman ni, dia salat, dia khusyuk, dia tunaikan zakat, Allah sebut di hujung tu, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka mewarisi syurga Firdaus. Okey, untuk kuatkan lagi makna diwarisi ini, dalam hadis yang saya disebut pada minggu yang lalu, hadis riwayat Ibnu Majah,
Sabda Nabi SAW tiadalah nota, tapi kita boleh ambil perhatian, yang mana Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang dari kamu melainkan walahu manzilan, melainkan dia mempunyai dua syurga. Dia mempunyai dua tempat tinggal. Manzilun fil jannah, satu tempat tinggalnya di dalam syurga, wa manzilun fin nar, satu lagi tempat tinggalnya di dalam neraka. Okey. Fa in mata, jika dia mati, fadakhala an-nar, maka dia masuk neraka, warithal ahlul jannati manzilahu, maka ahli syurga itu akan mewarisi rumahnya di dalam syurga. Begitulah sebaliknya. Itulah pengertian ayat 10 surah Al-Mu'minun, yang Allah mengatakan mereka akan mewarisi. Okey, ada hadis lain sebenarnya. Hadis-hadis lain, tadi hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, riwayat Ibnu Majah. Ada hadis sahih riwayat Muslim, Nabi menerangkan siapa manusia yang dia masuk neraka, kemudian dia akan tinggalkan rumah dia, tempat tinggalnya dalam syurga, beri kepada penduduk syurga. Ada hadis yang mana Nabi SAW menyebut, ya ini saya baca terjemahan hadis. Nabi kata pada hari kiamat kelak akan datang beberapa kaum daripada orang-orang yang beriman membawa dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa orang beriman itu dan meletakkan dosa itu pula pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maknanya apa? Hadis tu nak kata Allah ampunkan dosa orang beriman, tetapi kesan dosa itu sebenarnya akan kena pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maknanya dia dikaitkan dengan syurga tadi. Jadi saya harap pendapat pertama ini jelas. Apa maksud dua syurga tadi? Okey, pendapat yang kedua mengatakan dua syurga ini, seperti kata Syekh As-Sa'di, dia kata syurga pertama Allah beri sebab dia buat ketaatan, dan syurga kedua Allah beri kerana dia tinggalkan apa yang Allah larang. Ini pendapatlah. Pendapat ketiga kata dua syurga tu sebenarnya satu syurga maksudnya untuk manusia, satu lagi syurga adalah untuk jin, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir. So ada satu nak ambil ni, wallahu ta'ala a'lam. Tapi pendapat ketiga ni dia ada kaitan selari dengan ayat-ayat yang kita baca sebelum ni. Ingat tak? Dalam surah Rahman ni, kan mula-mula surah Rahman ini turun, Nabi bacakan kepada kumpulan jin. Masih ingat? Lepas tu dalam surah Ar-Rahman ni kita jumpa perkataan anam, wal arda wada'aha lil anam. Anam dekat situ merujuk kepada manusia dan jin. Lepas tu kita jumpa ayat sebelum ini Allah sebut tentang penciptaan jin, manusia dan jin. Lepas tu kita jumpa sebelum ini Allah sebut tentang ats-tsaqalan, dua yang diberikan tanggungjawab. Okey. Dan nanti kita akan jumpa lagi, memang sebut lagi perkataan jin. Ingat lagi sebelum ni ya Allah pernah cabar, kalaulah ada orang boleh lari daripada kiamat tu, waktu kiamat dah jadi, silakan lari, ikutlah penjuru-penjuru langit. Allah cabar jin, betul tak? Mana konteks ayat ini berkisarkan tentang manusia dan jin. So apa pelajaran yang boleh kita ambil? Nombor satu, nombor satu, perasaan yang takut. Kita duk fikir, orang beriman dia selalu fikir nanti macam mana nak berhadapan, berdiri di hari kiamat, nak berhadapan dengan Allah. Macam-macam Allah tanya kepada kita. Tanya tentang umur, tanya tentang masa, tanya tentang kewajipan, tanya tentang tanggungjawab, tanya tentang larangan-larangan. Maka manusia yang dia
dapat perasaan takut dan dipikir akhirat itu merupakan penyebab dia akan boleh masuk ke dalam syurga. Yang kedua, memang jelas-jelas dalam ayat itu terdapat dua syurga yang disediakan oleh Allah di hari akhirat. Baik, kita baca ayat nombor 47. Okey, ayat 47 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ayat nombor 47 ini kalau kita kira daripada fabi ayyi ala, kalau tak silap saya ini adalah penyebutan kali yang ke-16. Okey. Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan balasan yang Allah sediakan bagi siapa-siapa yang telah membuat persediaan untuk dia bertemu dengan Allah di hari akhirat, maka Allah mengajak kepada dua golongan tadi tu, maka nikmat Tuhan kamu berdua tadi kita telah ulas sebelum ini, jin dan manusia, yang manakah kamu hendak dustakan? Okey, ayat ini merujuk kepada nikmat kurniaan Allah yang harus diperlakukan, yang harus disyukuri. Tapi apa berkaitan, maksudnya apa hikmahnya penyebutan dapat dua syurga tadi itu lepas tu dengan nikmat? Kita baca ulasan yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir dalam tafsir Al-Aithar. Beliau menjelaskan, boleh tengok maklumat tu muka surat nombor 35. Okey, baik, muka surat nombor 35 betul. Kenapa jadi nikmat bagi ayat nombor 46 tadi? Kata beliau, nikmat dekat situ iaitu pahala, ganjaran yang Allah akan berikan kepada seseorang di antara kamu semua, yang mana ketika dia nak buat maksiat di dunia, dia teringat pada saat dia akan berdiri di hadapan Allah, lalu dia tinggalkan maksiat itu, maka Allah memberikan kepadanya dua syurga. Jadi nikmat situ kat mana? Nikmat dapat ganjaran syurga. Okey, apa pengajaran ayat 47 ini? Jelas dan terang bahawa pengajaran dia adalah nikmatnya nikmat apa? Dikurniakan dua syurga. Itu adalah nikmat. Apabila Allah menyebut dia akan dapat dua syurga, bukankah itu nikmat yang harus diperlakukan? Sebab itu diulang tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, tuan-tuan, kita teruskan ayat yang ke-48. Muka surat nombor 35. Muka surat nombor 35. Okey, dalam nota tolong perhatikan baik-baik ayat nombor 48 ni, kalau tengok dalam nota tu saya ada tulis dekat situ kepelbagaian buah-buahan kan. Lepas tu ada perbezaan satu. Kenapa ada tulis perbezaan satu? Okey, masih ingat lagi? Saya katakan begini. Kalau kita masih ingat, kita ada sebut begini. Ayat surah Rahman ni bermula ayat 46 sampai 61 adalah penyebutan syurga kelas yang pertama. Lepas tu masuk ayat 62 sampai ayat 77 adalah penyebutan syurga yang tingkatan yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat macam mana kita boleh membezakan ayat itu sebut syurga kelas pertama, ayat yang lain sebut syurga kelas kedua, apa indikatornya ada pada ayat dalam suratul Rahman,
antara indikator yang pertama adalah pada ayat nombor 48. Sebab tu dalam nota saya ada tulis dekat bahagian atas ayat tu perbezaan pertama. Okey, tolong ambil perhatian supaya nanti kita akan dapat buatkan perbezaan. Okey, ayat dia zawata afnan. Okay. Zawata dia merujuk kepada ta kat situ, merujuk kepada kedua-dua syurga yang Allah sebut pada ayat nombor 46 sebelum ni. Okey, selepas ini tuan-tuan akan jumpa Allah akan bawa dua syurga. Allah akan cerita dua. Menariknya surah Ar-Rahman ni. Jadi Allah Ta'ala kata, dua syurga yang kita baca ayat 46 tadi itu, Allah Ta'ala kata apa? Afnanin. Afnan mempunyai pelbagai jenis pohon dah buah-buahan. Okey, isu yang dibincang kat sini adalah afnan. Apa itu afnan? Okey. Afnan kalau rujuk pada ulasan Ibnu Kathir mengatakan afnan adalah merujuk kepada dahan-dahan yang subur, lagi indah, yang dekat dahan-dahan itu ada buah-buahan yang kalau kita tengok sangat suka, sangat menyenangkan. Okey, maknanya salah satu daripada maksud afnan adalah apa? Dahan-dahan. Maknanya pokok lah. Tapi dia nak fokus pada dahan dia. Okey, tapi kalau sebut dahan, nanti dia dikaitkan juga dengan ada buahnya. Okey, kita baca lagi ulasan dalam nota kat bawah sekali tu, ulasan Syekh Jabir dalam Tafsir Al-Aisar mengatakan, dalam ayat tadi kita jumpa perkataan afnan kan? Afnan sebenarnya dia adalah kalimah gandaan, iaitu plural, bilangan banyak, jamak bagi kalimah finan. Okey, kalimah finan, fa nun nun, kalau nak kata finan tu jadi banyak, dia akan jadi afnan. Okey, afnan. Okey, apa maksud afnan tu? Dalam Tafsir Misbah, tadi ada nota yang bercetak tapi kita boleh catat. Dalam Tafsir Misbah mengatakan afnan dekat situ adalah dahan yang banyak, pokok tu jadi banyak dahan. Sama tak baca Ibnu Katsir? Ya. Lepas tu dahan itu pula rimbun, rendang dan penuh dengan buah, kerana setiap pohon itu pasti ada dahannya. Maknanya afnan tu merujuk kepada apa? Dahan, bukan dahan yang biasa-biasa, tetapi dahan yang banyak, rimbun. Lepas tu pula ada buahan. Ada Syekh Jabir kata pula, perkataan finan, iaitu afnan tadi tu, boleh diertikan sebagai alwan, warna, juga boleh diertikan sebagai dahan. Maknanya kesimpulan dia beginilah, para ulama sebenarnya berkhilaf apa itu sebenarnya afnan. Ada yang kata dia merujuk kepada dahan, ada yang kata merujuk kepada yang berwarna-warni, ada yang kata hujung dahan. Maka boleh digabung ke semua pendapat itu adalah apa? Dahan yang berwarna-warni, lepas tu pula di situ adanya buah-buahan. Tapi buah-buahan tu dia tak fokus pada buah, tapi dia fokus pada dahan. Maknanya Allah nak kata apa? Pengajaran dia apa? Di dalam syurga ini adanya pokok-pokok yang sangat indah dilihat. Baik. Kita akan masuk kepada ayat nombor 49, tapi tak sempat dah pagi ni. InsyaAllah kita sambung besok insyaAllah. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu